COVID-19 melanda. Hari-hari kes naik. Duduk di rumah saja. Jangan kemana-mana. Okay. Malam ini kita ada tetamu yang sangat special, yang kalau dia jadi pemuda kawak dalam Pimentang tu dia jadi pira. Tapi kalau dia jadi pemuda lembut dalam 2+1, my name is Sam, S-U-M. Lately ni pula tuan-tuan boleh tengok pula. Ya, lately ni pula tuan-tuan boleh tengok dia jadi orang kaya megah holding pakai baju golf. Baru ni dalam drama Mamat Khalid dengan pakai ala-ala Jawa. Dan di luar kerjanya sebagai seorang pelakon, tuan-tuan, inilah insan hebat yang menghasilkan pelbagai lukisan portret yang bermutu tinggi. Maknanya tuan-tuan dan perempuan, introduction saya ni kalau saya nak buat, saya rasa 1 jam pun tak habis untuk memperkenalkan insan seni serba boleh ini. Tuan-tuan dan perempuan, the one and only Rahim Muda ataupun Muda in the house. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Thank you. Garasi apa khabar? Baik, kami semua okey. Garasi semua tak sabar nak dengar kita punya cerita malam ni bang. Patut pergi sana lah. PKP mana tak pergi rumah lah. Mujur ada apa, maya macam ni kan. Betul. Paling cantik kalau kita duduk sebelah abang tu. Betul lah. Boleh bau hang bau aku. Betul. Okey. Baik, tuan-tuan yang sedang berada di talian sekarang, kita dah mula masuk bang. Orang Garasi semua peminat-peminat dah mula membanjiri Garasi TV malam ini. Untuk dengar blues dulu, dengar blues. Yes. Tu dia. Itu baru 20 saat. Lagi dia nak bantai 2 jam ni harmonika. Baik tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi yang baru masuk, sila share, sila like dan share. Kerana malam ini kita ada insan seni yang cukup hebat, iaitu saudara Rahim Muda ataupun lebih dikenali sebagai Muda. Baik bang, boleh kita rock and roll sekarang bang? No problem. Alkisah. Bermula. Alkisah aja. Alright bang. Intro, mukadimah, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Orang hanya melihat saudara Muda berlakon dalam pelbagai watak dan sebagainya, tapi kita tak tahu siapakah Muda yang sebenarnya. Baik bang, on your time, silakan. Siapakah Rahim Muda? Okey, itu nama betul. Nama dalam surat beranak Rahim bin Muda. Jadi saya ni aku ambil I saja. I Muda. Muda is my father's name. Always muda, selalu muda. Okey, nama Muda ni mula-mula dapat untuk lukis kartun lah. Nak cari nama pena kartun. Kita tulis Rahim Muda, Rahim banyak. Tulis Muda. I-M-U-D-A. Mula-mula tahun 1978 dalam majalah Gila-Gila. Satu kartun, turun nama Muda. Kau dah ada 78? Tahun 78. Saya tengok muka pun tahu muda ke. 78 tu. Keluar sekolah tahun 77. I see. Alkisah bermula daripada kampung. Memang minat melukis. Bermula dengan lukis kartun di Gila-Gila lah. Lepas tu tak lama dapat tawaran kerja di Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 78. Akhir tahun 78. Saya pun berangkat. Gaji masa tu 170 saja. Orang kampung saya tinggal di Perai di Pulau Pinang, sebelum Perai Pulau Pinang. Bapak saya kerja kereta api, naik kereta api free. Bapak kerja kereta api, naik kereta api free lah. So sampai di
Kuala Lumpur. Member-member pun hantar lah kat Siang Tapi, kita nak pisahkan. Bayangkan saya tidak ada saudara mara, tidak ada adik-beradik, tidak ada siapa-siapa di Kuala Lumpur menerima tawaran kerja di Kuala Lumpur. Aku ni dulu suka melawan menentang arus. Mana kata serbu tembok orang tahu kan? Jadi itu dia. Aku kata, kau hang boleh kerja di kilang perai banyak apa hang pergi Kuala Lumpur? Member kutuk. Hang kerja sini pun dapat 300, 400 hang boleh dapat senang-senang. Perai banyak, kilang apa hang pergi kerja dekat Kuala Lumpur 170 hang nak jadi apa? Tu dah, nampak? Jadi, cabaran, saya menyahut cabaran. Di perai dulu, di kampung dulu, saya memang bercita-cita menjadi seorang pelakon lah. Bayangkan dekat stesen kereta api di Batu nak pergi Kuala Lumpur, saya berjanji dengan kawan-kawan semua dekat stesen kereta api, tak lama lagi hampa akan tengok aku keluar TV. Okey. Mana kata kita dah confident dah. Padahal habuk tu dah. Kuala Lumpur pun belum pijak lagi. Bayangkan macam tu. Tak ada tawaran apa-apa, cuma tawaran kerja di Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 78. Sebagai penolong pelukis, cuma gaji gedebak tak sampai 200 pun. Bayangkan di Kuala Lumpur, saya turun di stesen kereta api Kuala Lumpur, ternganga, tercangak, tak tahu apa-apa. Besok pagi kita nak report duty dekat Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan apa nama kelang kabut, malam ni aku tidur kat Masjid Negara lah. Yang dengan cabaran macam tu kan. Apa jadi-jadilah. Kita naik bas Sriwijaya masa tu, bas biru daripada Kuala Lumpur. Last kali sampai kat Sentul. Sampai Sentul, saya tercangak-cangak, ni kat mana? Apa lu duduk sini lagi? Suruh sampai Sentul, turunlah. Konduktor cakap dengan saya turun, bawa beg. Dulu bawa beg galas je. Tak nak baju, bawa galas, t-shirt semua macam tu lah. Bawa baju kerja lah satu. Okey. Dengan tiba-tiba tak disangka-sangka dengan kuasa Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, saya jumpa dengan Zaibu. Arwah dah. Arwah dah Zaibu tu. Zaibu tu bawa lah saya pergi rumah dia. Bukan rumah dia, rumah abang dia. Di Bangsa. Saya kenal Zaibu tu daripada kampung. Dia orang kampung saya, Perai juga. Bapak dia juga kerja kereta api. So saya duduk dengan dia lah. Sementara nak pergi Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya kerja kat sana. Pagi tu saya pakai baju elok kat Bangsa. Pagi besok tu pergi report duty di Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerja. Tak kira lah. Dapat saya rumah lain lah, takkan nak tumpang rumah abang dia je kan. Sewa rumah bilik kecil saya RM80. Bayangkan gaji 200 potong 80 jadi berapa? Punya susah makan pisang setiap petang tengah hari. Ini semua sekitar tahun 78 abang 78, 79 macam tu. Okey. 78 sampai 79. Setelah itu saya cari bilik, kena cari kawan lah. Kalau seorang mampus lah kan, RM80. Aku cari kawan Dewan Bahasa juga, duduk sekali. Duduk, bayar sikit-sikit lah kerja Dewan Bahasa. Kedebuk kerja Dewan Bahasa, melukis kartun, ilustrasi. Gaji sikit, tapi biasalah kita kena survive lah kan masa tu tak apa. Ada 5 kubang pun boleh, no problem. Nasi pun 2 kubang, bubur sikit, kuah-kuah sikit, telur masing, ikan goreng murah lah. Kenyang, jadi itu saya. Tak ada duit makan pisang. Survive. Lepas tu gaji naik. Tahun 80 saya mula ciburkan diri dalam teater di Dewan Bahasa. Kita stop dekat dulu bang. Itu dia. Kita stop. Kita stop dekat dulu pada tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk ke Garasi TV malam ini. Malam ini kita bersama Abang A Muda yang sangat terkenal dengan pelbagai watak yang sangat menarik, kelucuannya, bakatnya. Baik, yang mana baru masuk tadi dalam tempoh 10 minit pertama, Abang A Muda bercerita bahawa beliau mengambil keputusan nekat untuk keluar daripada kampung dia kat Penang sekitar tahun 77-78
untuk mai Kuala Lumpur dengan cara apa, dengan baju, dengan beg segala untuk permulaan untuk hidup di Kuala Lumpur dan kerja pertama sebagai pelukis ilustrasi di Dewan Bahasa dan Pustaka. Betul bang no? Ya, betul. Alright. Ini macam sebelum kita pergi dengan lebih lanjut bang, macam mana bakat abang dalam lukisan ni boleh dikesan? Maksudnya masa sekolah, dulu sekolah mana? Abang cerita sekolah kat mana? Macam mana bakat tu boleh keluar? Okey, sekolah dulu dekat Bukit Mertajam. SMKBM, nama sekolah menengah kebangsaan Bukit Mertajam. Di situ kita saya memang minat mata pelajaran lukisan lah. Lukisan semua kita buat sempoi lah kan. Masa tu tak ada asas belajar lukisan pun. Tahu tak? Saya cuma belajar melukis tu inspirasi kat mana tau? Di panggung pengoyang. Tahun 70-an dekat pengoyang, poster filem. Tengok poster filem tu. Cara buat colour tak nak siapa ajak pun. Kita dari situ kita pupuk bakat aku tu kat situ lah. Kita melukis. Dulu melukis pelan-pelan. Orang tua-tua tak bagi lukis, babe. Lukis tak boleh cari makan. Dulu punya orang mentality. Buat pun tengok abang tak ada siapa baru lukis. Susah sikit. Jadi saya berazam nekat saya akan melukis, jadi pelukis untuk sara hidup masa depan saya. Tak kisah. Itu belum jadi pelakon lagi. Saya memang cita jadi pelukis. Memang ada adik-adik abang yang ada bakat lukisan ke abang? Abang mewarisi bakat siapa-siapa ke dalam family? Sebenarnya adik-beradik saya 8 orang. Ramai. Tapi tak ada pun. Tak ada seorang pun. Seorang je lah abang saya yang abang saya lah yang ramai tu. Dan nombor 3, nombor 4 tu dia boleh melukis kartun. Saya suka lah tengok dia lukis kartun tu. Di situ minat tu sampai kat situ. Lukis situ lah. Itu saja. Jadi sepenuh 100% atau 100% tu kita punya daya usaha sendiri. Tak ada siapa pun. Cuma abang bila kita dia tahu kita boleh melukis, dia kerja tempat kerja dia, siapa-siapa buat poster apa dia suruh saya lukis lah. Dia beli saya colour. Colour, pencil colour, watercolour dia beli. Untuk buat lukisan untuk pejabat dia. Poster ke apa saya buat lah. Tapi dah tahu lah, dia kata dia buat lah. Tapi tak faham macam mana kita dalam usia muda. Dalam usia muda orang kata habis tingkatan 5 baru dalam 18, 19 mai pun tak tahu apa, main serbu je. Jadi masa tu memang yang nekat sangat tu sebab apa bang? Orang kata kat Penang ni kan banyak kilang kalau nak kerja boleh. Pasal apa nekat juga mai Kuala Lumpur. Orang Penang panggil mulut gatai. Tapi mengaku aku akan jadi pelakon satu hari. Aku kalau kerja kat Dewan Bahasa dalam 6 bulan, tak ada apa, aku balik Penang. Hamba tunggu aku. Aku kerja kat Penang lah. Kerja kapal ke balik sekilang tu. Nekat tu. Nekat yang penting. Kerja. Tapi dah berjanji dengan orang kampung, satu hari orang akan kenal aku masuk TV. Depa kata pirang yang berlakon tak tahu apa, tak tahu cakap dengan orang takut. Jadi kita bila dia orang bahasa, yang penting dia orang bahasa tu 25 tahun Jubli Intan. Nak buat persembahan di Sabah dan Sarawak. Semua staff diberi interview lah. Screen test. Saya ingat lagi Zakaria Arifin tu panggil saya. Screen test untuk satu drama yang akan dibawa ke Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Semua tanggung beres, hang tak mau lah. Kita ni tak tahu apa asas lakonan, apa hang tak tahu. Masuk. Jadi dulu mana ada orang masuk drama-drama titik-titik jarang. Jadi kita yang apply. Lepas takut orang lain takut, kita apply, kita dapat lah. Itu yang mulanya. Dan juga berhasrat nak pergi tour tu Sabah, Sarawak, Penang dengan tak keluar satu sen pun tak mau lah. Yalah, kamu ni bawa. Bagus ya. Balik pada tu aku dah minat berlakon dah. Seronok. Duduk sana sampai dekat seminggu dah.
seronok lah berlakon praktis. Tapi masa tu aku punya slang Penang tak habis lagi. Penang kalau ambil mana pun, dia punya slang bahasa susah. Dia aku kena kikih lah. Ayat laut jadi ayat lut. Besar jadi besar. Kena duk kikih lah, kena belajar dari situ lah. Itu saja. Lepas tu saya balik berlakon satu teater lagi berjudul Pelayaran Indah Putra. Hang bayangkan dalam Pelayaran Indah Putra teater, terus aku jadi leading. Skrip penting tebal ni. Hero lah. Jadi leading. Hero lah. Teater tu adalah teater daripada dua masa, guru-guru teater semasa tu. Masa tu Sabri Yunus tak ada lagi. Belum masuk lagi dua masa. Tahun 80. Okey. Bila dipersembahkan, pujian bagus. Muda berlakon cantik. Masa tu Rahim muda. Bagus. Masa tu juga producer TV tengok daripada RTM. Potret Perketi. Hai ingat Potret Perketi dulu? Yes, ya. TV hitam putih dulu. Hitam putih. Satu producer nama dia Gani Batusha. Zohara Gani Batusha. Zohara Gani Batusha. Dia yang ambil aku berlakon pertama kali Black awal bersama dengan Mio Shemana. Masa tu nama-nama besar. Aku dah baru berlakon dua drama dan masuk TV. Ketang lah. Tak mau tunjuk. Kita punya ketak, kita punya takut tak mau tunjuk. Kita masuk. Aku punya point dah dapat dah. Tak lama lagi keluar TV. Tak bagi tahu orang kampung. Tak bagi tahu. Masa tu nama-nama popular besar sebab tu. Mio Shemana. Dia punya wife. Izadah Khairan. Khalid Saleh. Uji Rashid. Nama besar. Nalamnya. Dan Motarudin. Nama-nama besar. Kita rasa kecil duduk kantin dengan dia. Hang berlakon apa? Saya berlakon. Dia berlakon sama-sama mereka. Bayangkan tahun 80. Dari situ saya pun berlakon Black White tu. Mulalah. Berlakon. Tapi kartun saya buat juga untuk gila-gila hantar. Satu income lebih kita orang Penang berdarah mata semua tiap malam. Siang berlakon ni kerja, malam buat kartun. Tu ahad kerja macam tu lah. Supaya apa kita filem pertama saya masuk dalam teater tu Nasir Jani pelum karah filem Mekanik. Tahun 82 panggil saya berlakon. Itu filem pertama saya. Filem pertama saya. Sebelum kita pergi kat filem. Tadi kita part pertama tadi kita cerita macam mana abang Mai daripada Penang struggle sampai Kuala Lumpur. Part kedua tadi abang cerita macam mana first abang boleh masuk teater. Ni kita nak masuk ke part filem ni. Part filem. Orang kata untuk menempatkan diri daripada seorang yang tak ada orang tak kenal. Masa tu orang tak kenal siapa yang muda ni. Kan tapi untuk Yes. Ini abang pula daripada Penang tak tahu apa, tahu main lukis je. So transition daripada abang Mai daripada Kuala Lumpur, daripada Penang sampai dapat first offer masuk filem. Itu bukan senang tu bang. Dalam tahun 80-an ni banyak banyak player-player yang hebat. Macam mana yang muda boleh menempatkan diri untuk berlakon filem ni? Silakan bang. Okey. Dalam filem Mekanik itu, Nasir Jani sebagai penolong pengarah, dia adalah seorang pelakon teater, juga pengarah teater. Masa tu semua pelakon-pelakon teater bersama-sama untuk teater generasi ketiga masa tu. Afsyam nakkan pelakon-pelakon ekstra. Jadi Nasir Jani ni panggil semua orang teater. Masa tu saya, Sani Sudin, masa tu Majid Saleh. Banyak pelakon Mekanik yang tu adalah orang teater daripada diambil oleh Nasir Jani berlakon di cerita tu. Bayangkan pertama kali saya berlakon dalam tu dengan Azmil Mustafa, arwah dah dia. Dialog saya yang pertama dalam filem Mekanik
Kata apa? Abang kenapa abang macam ni? Abang sakit ke? Kalau abang sakit, abang pergi klinik. Hafal yang tu sampai naik dalam bas pun lubang pergi mana? Abang sakit ke? Kalau sakit pergi klinik. Ya, sampai teruja. Abang jadi mekanik kan? Abang jadi mekanik dengan Azmir dekat workshop tu kan? Abang jadi mekanik. Abang pernah mekanik pakai Walkman janggut macam tu. Rambut panjang dengan janggut semua. Itu berang habis. Okey. Abang Sani Sudirman masa tu kita sama-sama teater lah. Sani Sudirman pun masa tu tak ada apa-apa, tak ada. Masa tu belum ada komunitas apa dah. Dari situ. Okey. Dari situ lah saya ambil. Pengarah ada Hafsyam. Ya. Lakon cerita tu, filem tu ada kutipan 1 juta lebih. Masa tu tahun 1982, bayangkan 1 juta. Sekarang dah banyak apa? Dulu tiket 4 kubang ya. Dan masa tu juga, filem-filem tahun 80-an dan 90-an, kita lepas syuting, kita dubbing. Bukan live action. Betul. Dan juga kita tak boleh tengok, kita merasa kita punya filem lakonan kita tak boleh tengok. 4 hari rush baru boleh tengok tanpa suara. Dah syuting habis tu, filem dulu syuting lambat. 3 bulan baru habis syuting. Dubbing lagi kena buang satu benda susah. Tak kira bayaran apa pun. Jadi masuk muka masuk TV je. Masuk filem. Siapa kan bayangkan? Saya bayangkan muka saya tengok skrin besar tu, muka saya seorang. Kira. Dahsyat lah masa tu. Dahsyat lah. Dahsyat lah. Belagak lah sikit lah kan. Orang Bukit Bercaya masuk mekanik filem nombor 1. Mekanik. Dahsyat lah kan. Lepas tu filem tu berjaya lah. Filem kedua saya adalah filem Kembara Seniman Jalanan. Tu dia. Kembara Seniman Jalanan bersama dengan M. Nasir. M. Nasir first time berlakon, datang dari Singapura. Pian Habib, Khatijah Ibrahim dan ramai lagi. Itu filem Nasir Jani yang paling legend lah. Yang sangat abang kata sampai sekarang pun masih ingat lagi berkenaan dengan membenteras cetak rompak. Ya. Saya jadi Joe Burger. Lakon M. Nasir. Kita pertama kali jumpa Bintang Besar. M. Nasir dulu kemudian Muhammad N je, bukan M. Nasir. Dengar lagu betul. Kan. Jadi kita pun bersama-sama. Masa tu saya dah rasa diri saya popular lah. Rasa kan. Orang pandang kita, apa saya ni, dia tak tengok aku ni. Lalu kat apa pejabat ke sesembas ke mana-mana, apa saya ni, dia tak tengok aku berlakon filem tu. Perasan lebih masa tu, perasan lah. Tapi duk melukis lagi? Duk melukis di DBP lagi? Melukis, kerja di Omasa lagi, melukis lagi. Itu kerja, 2-3 kerja saya buat. Masa tu, buat Dewan Pelajar semua. Sambil tu berlakon. Lepas tu berlakon lagi satu filem ketiga, Balik Kampung dengan Abby Saiful, dengan Halim Sabir, Mr. Oz baru main, baru appear Mr. Oz, arwah dah dia. Itu jam, lepas kita rewind balik, masa tu lepas filem Mekanik, saya balik kampung Hari Raya. Orang kampung sambut, bukan kompang lah, tapi dahsyat lah. Mai sini aku belanja, Win semua ni kawan aku ni, Rahim. Orang kampung panggil saya Rahim lah. Ni orang kampung, jadi kita dahsyat lah, megah lah. Orang Penang panggil merak sikit lah, merak bui. Merak bui tu dia kan merak. Tahu lah merak kan, dengan kembang orang kan. Yes. Ni merak, kita rasa kita merak lah. Jadi orang tengok kita lah. Okey bang, bila bercakap tentang Imuda. Bila bercakap tentang Imuda, rakyat, kalau filem tu mungkinlah orang kata certain jugalah, certain kelompok lah. Tetapi Imuda betul-betul menempa nama di kalangan, di dalam masyarakat apabila muncul dengan nama Syed Al-Budin ataupun Budin, seorang pemuda kawak dalam Pimai Tang tu. Saya masih ingat dia punya imej, seorang pemuda yang berbaju t-shirt belang, yang dengan trademark dia pap pira. Tu dia. Jadi bang, masa intro masa intro dia angkat basikal. Angkat basikal, gigit panah, naik flat. Tinggal 8. Dahsyat.
Itu kan? Yes. Okey, Okey, bang. pimpinan dulu, pimpinan. Yes. Okey. Kita cerita pasal pimpinan. Pimpinan tu pertama kali kita buat di pentas. Dekat panggung Dewan Bandaraya diarahkan oleh Mio Hashim Anab. Dulu bukan nama pimpinan. Dulu skrip pentas yang berjulur NT. NT ni apa makna? Masa tu famous filem E.T. Oh, okey. Spielberg punya filem. Betul. Jadi skrip dia oleh Hatta Azhar Khan, Profesor Hatta Azhar Khan, jadi NT. Skrip dia bagus, tapi simpan lama. Pen Habib panggil saya, muda, hang jumpa Mio lah, berlakon ni cerita bagus. Masa tu saya kena baik dengan Mio lah. Pasal saya berlakon drama minggu ni dengan dia. Saya punya ikut dia nak dapat otak budin tu. Saya punya tolong saya kira macam pergi sana pergi Mio, apa abang Mio nak makan apa? Ini masa ni belum transfer ke drama lagi Ini masa teater lagi. Belum teater lagi. Masih teater lagi. Okey, teater. Mio bagi warning saya. Muda, kau berlakon betul-betul. Aku try kau dulu. Kalau kau tak betul, aku buang kau. Ambil orang lain. Harun Nashim aku ambil. Kata. Masa tu nama dia besar lah. Pelakon-pelakon SYY dulu. Okey. Masa tu watak budin tu memang diwujudkan ke atau memang dah ada? Cuma tak tahu siapa yang akan melakonkan watak budin. Tak tahu. Dalam skrip. Digambarkan digambarkan budin ni watak yang macam mana bang sebenarnya? Watak yang biasa macam tagaklah kelolo, terak kerja, kacau orang sana sini, kan? Jadi saya bukan macam tu. Saya baik. Duduk diam-diam, baik, tak kacau orang semua. Jadi nak jadi kelolo macam budin tu kan senang ke? Saya nak cuba juga. Okey. Pertama kali saya pergi panggung Dewan Bandaraya untuk baca skrip. Tahun 1983. Baca skrip, saya jumpa Ahmad Busu arwah dah. Zami Ismail. Nama-nama besar masa tu dekat drama minggu ini. Wan Maimunah. Semua. Saya orang baru seorang. Abang, jumpa Mat dulu kan. Dia dah syak setiap kali keluar TV. Zami pun dah syak kan. Kita tengok kampung, tiba-tiba tengok betul kan. Alamak, Pak Zami Ismail lah. Macam mana kena laku dengan ini. Tapi kita dah semangat. Kita kedah. Orang Penang dengan tepi, kedah tembok lah. Okey. Dalam pada tu, saya dengan Mak Busu arwah pilih siapa nak jadi Mak Derih. Saya kah? Saya jadi Mak Derih kah? Mak Derih, Mak Busu dia Mak Derih. Masa skrip reading, saya dipilih jadi Mak Budin. Masa tu Budin ni belum ada saya Budin lagi. Masa tu tajuk dia NT tu apa? Apa dia? Senator NT tu apa? NT tu adalah najis bracket tai. Oh, okey. Ya, masa tu kampung Seri Wangi tu adalah loji tai. Nak buat loji tai. Dia setinggan dulu. Jadi kerajaan, bukan kerajaan lah, Majlis Kota Raya nak buat loji kat situ. Itu pasal orang kampung Seri Wangi tu memberontak, melawan, kira tak protes, diketuai oleh Pak Uda. I see. Saya punya gedegak, macam mana ni aku nak bawa tak Budin. Aku bukan macam tu, kelolo semua. Berlakon. Mio kata berlakon. Jadi ni, kau tidak aku orang lain. Kan? Aku panggil orang lain. Alamak, janganlah Mio. Aku try lah. Praktis lama. Kita orang praktis sebulan. Masa tu praktis dekat Anak Alam. Tahu Anak Alam? Oh, ya. Tahu belakang Bank Negara. Dulu ada satu. Dah tak ada Anak Alam, tak ada. Yalah. Pian duduk sana dulu. Praktis sana. Lepas tu tak ada tempat praktis kat apa ni, badminton court. Ada praktis. Office tak ada. Macam tu grup teater kreatif dekat sana juga, kreatif sana. Bila dipentaskan pada tahun 1983, November ke Disember 1983, orang ramai. Saya percaya bahawa otak Budin tu dengan baik, Mio otak hang bagus. Asyik baik aku tak buang. Okey. Kita berlakon dengan penuh rasa ni, kita tahu. Kita kena study benda tu kan. Tengok siapa kutu perang macam mana. Dia punya style, cakap macam mana. Aku tengah study situ.
Pasal kita Okey. bukan macam tu. Study Ya. okey dapat. Memang sebiji kutu berang lah. Memang kata okey jadi Okey. cantik. Ingat Okey. habis itu. Kita ingat habis itu. Masa pementasan juga ditukar nama SYY. Pasal anti. Ya, betul. Bandaraya tak dibenarkan. Orang ni confuse. Takkan nak tajuk drama tai, tak biar kan? Ya. Buka. Shh tu mana kata, kalau orang tanya, ni Kampung Sriwangi nak jadikan malu kita orang Kampung Sriwangi, takkan orang dengar nama kita, tempat kita jadi loja tai. Ya. Tajuk dia SYY. Okey. Hari terakhir persembahan, saudara Afsyam datang tengok sembahan kami yang last. Dia duduk depan sebelah Jijan Sudin. Dia cerita. Jijan Sudin tengok teater SYY tu serius. Tak pernah gelak pun. Tapi orang lain mau gelak. Afsyam gelak kukir kelakar lah. Heran betul lah. Jijan Sudin tak gelak ni. Dia serius ke? Arwah lah dia. Dia serius. Dia angguk gelak. Kira dia angguk tu dia gelak lah. Okey. Itu kita panggil jemputan masa tu. Jemputan semua. Lepas tu Afsyam berkenan nak ambil teater SYY tu nak buat sitcom. Pasal masa tu Afsyam baru balik daripada London. Di sana dia ada study sitcom bukan Amerika, British sitcom. Masa tu di sini tak ada lagi sitcom Melayu tak ada, drama minggu ini saja. Sitcom tidak ada, tapi dia nak buat pertama kali. Dana tak ada masa tu, yang paling besar sekali Datuk Syed Kecil lah. Bagi dana financial. Kita recording, bayangkan kita recording kat UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia tu. Bayangkan pertama kali nak buat sitcom, cameraman tak ada. Order dari Hong Kong, China, Hong Kong buat shooting sini, pinjam. Tak kena karakter. Afsyam pening bala. Kita buat 3 hari kamera rehearsal saja. Pasal apa Afsyam pening lah. Okay, camera one, focus to Budin. Which one Budin? Which one? Tak ada. Tak kena. Okay. Kan? Kita buat nama sini, Budin. Saya Budin. Mak Dore. Baru dia tahu. Itu pertama kali untuk TV swasta, TV3 mula dilancarkan 1984. Betul. Pertama kali sitcom keluar 1984. Okey, dah keluar, tengok dah settle lah. Masa tu RTM dia buat dah satu sitcom lain, Santan Belada. Ya, betul. Okey. Betul. Tu 80-an. Sekejap bang. Yang abang kata berlakon yang buat sitcom tu, yang Hafsyam buat sitcom tu, itu disiarkan di RTM ke di mana bang? Yang SYY tu. Okey, mula-mula pertama kali disiarkan di TV3. Okey. Apabila RTM membuka tender kepada semua producer di Malaysia ini, drama swasta. Ya, betul. Drama diswastakan, dinamakan swasta, bagi peluang pada semua producer, bukan RTM punya in-house. Jadi semua boleh buat drama sendiri, jual dekat RTM. Afsyam ambil kesempatan ni buat SYY untuk RTM. I Kan see. TV3 bila RTM nama SYY buat pilot 4 siri. I see. Berlatih sama juga dengan UKM. Umpam disiarkan di TV. RTM ni dia straight sikit tentang apa nama isu kerajaan, agama ke, seksi ke, apa ke, hantu, toyo, semua situ, semua tak boleh. Banyak. Jadi episod yang keempat tu Hatta Azhar akan buat skrip tajuk Banci. Okey. Banci ni dalam bahasa Indonesia. Bapuk lah, bapuk. Banci, Pondan. Halim Sadiq berlakon. Okey. Bila hantar RTM kena ban. Satu siri yang last tu. Yang last mohon. RTM kata tak boleh. Ini kena ban. Lepas tu Afsyam fikir. Masa tu TV3 pun minta Kak Afsyam buat siri SYY tu dekat mana. Tuntang kita tak tahu apa. Dia producer dengan stesen TV lah.
Masuk TV3 pula. TV3 tak boleh tiru SYY. Pasal sama Betul. tajuk. Fikir tajuk apa? Tajuk Kampung Sri Wangi. Alright, Kita 3 episod. Kita stop sekejap. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Abang Imuda dah cerita macam mana sejarah awal bermulanya Pemain Tantu yang asalnya NT. Okey. Kemudian daripada teater pergi ke RTM dengan nama SYY. Sehinggalah kemudian masuk ke TV3. Okey, kita stop sekejap tuan-tuan dan puan-puan. 35 minit yang cukup enjoy. Kita nak iklan sekejap Abang Muda. Silakan. Sebelum kita masuk ke episod Kampung Sri Wangi, kita nak Abang Imuda belanja sikit lah. Kita ada 2,500 orang tengah online sekarang ini. Terpaku di depan kamera, di depan laptop dan handphone masing-masing. Abang kami difahamkan Abang ada satu lagi bakat. Iaitu harmonika. Kami difahamkan Abang sangat enjoy dengan music blues. Jadi Abang sebelum kita pergi ke topik Kampung Sri Wangi, tolong belanja sikit peminat-peminat Abang Silakan Abang Alright. Saya memang minat lagu blues dah lama dah. Bila berkawan dengan KKK Blues, masa tu kumpulan blues yang baru naik, itu adalah idola lah masa tu. Man. Dengarlah satu lagu, episod Corona. Alright. Corona bikin pening semua orang. COVID-19 melanda. Hari-hari kes naik. Duduk di rumah saja. Jangan kemana-mana. Okay. Stay at home. Stay safe. Itu apa tajuk tu bang? Blues COVID-19. Doda Blues COVID-19. Baik tuan-tuan yang baru mengikuti kami. Yes, terima kasih pada tuan-tuan yang baru mengikuti kami. Bersama kita adalah Abang Imuda, seorang pelakon, seorang pelbagailah bakat dia yang tak perlu saya perkenalkan lagi. Dan ini kita nak masuk setelah 37 minit bersiaran. Ini kita nak masuk satu topik yang cukup menarik, yang cukup signifikan dengan Abang Imuda, iaitu P.My Tantu. Okey bang, saya tak mau kacau bang. Abang all yours, ceritakan bagaimana segalanya bermula. Silakan bang. Okey, setelah Kampung Sri Wangi disiarkan di TV3, dapat sambutan cukup baik. TV3 nakkan pasal masa tu kita buat satu cerita saja, Kampung Sri Wangi. Lepas tu dapat sambutan TV3 nakkan berseri 13 siri pertama kali. Jadi ada satu siri tu kita buat masa Kampung Sri Wangi, tajuk dia adalah P.My Tantu, berkenaan dengan wakil rakyat pergi ke Kampung Sri Wangi ni untuk pilih wakil untuk berkempen untuk undi dia. Skrip oleh Hatta Zakan. Kita tunjuk kat TV3. Lepas tu TV3 sukalah kan, tajuk tu memang kena, memang kelakar macam tu lah kan. Tapi kita pertama kali syuting P.My Tantu di bulan puasa. Di bulan puasa syuting dekat Arkib Negara. 4 kamera semua. Masa tu dah ada lah kamera freelancer ambil. Bayangkan syuting tengah hari di bulan puasa, ambil kuih nak makan, bagi dialog.
bulan puasa. Okey, bila tunjuk TV3 terima. Lepas tu itulah mulanya tajuk Pimai Tantu. Masa tu saya kampung streaming lagi. Kita masih lagi di kampung. Bersiri-siri 13 siri masih di kampung. Apabila masuk musim kedua, Afsham ni seorang yang berpemikiran yang sangat bagus lah kan. Dia tak nak situ saja. Sekarang ni orang dah pindah pergi flat ke semua. Buat satu-satu cerita Pimai Tantu juga. Orang kampung Serengi pergi ke Rumah Panjang. Belum ada flat lagi. 13 siri untuk Rumah Panjang. I see. Untuk siri yang ke apa ni siri? Siri yang ke 6 atau 7 baru pergi rumah flat. Masa tu Sabri Yunus dah masuk. West Golok dah ada. Dia pertama kali dia kerja dengan saya di Dewan Bahasa dan Pusaka. Jadi kenal banyak lah. Zakaria Arifin ni seorang penulis skrip. Dia tulis satu skrip untuk dekat Afsham. Dia beri nama Cermin Gelap. Saya recommend, dia kata panggil itu Sabri lah masuk jadi kita main gang. Okey, dia masuk. Dia jadi masa tu dia jadi SP, Special Branch. Special Branch. Bayangkan jadi bila Mak Derih tanya dia, ni apa nama kau duduk kat Kelantan? Dia cakap Kelantan je, lepas dia cakap Kelantan. Masa Pimai Tantu ada berbagai lokat, berbagai orang. Dia tak nak Kelantan, dia pun mari Kelantan. Cakap Kelantan. Nama dia tiba-tiba dalam masa recording tu dia keluar nama West Golok. Dia kata mana aku tahu golok kau. Nama dia Wan Ismail, berasal dari Golok. Melekat nama dia situ sampai sekarang. Tu West Golok. Setelah berlakon ni setelah lama berlakon dalam saya dapat offer lagi berlakon. Maksum, Mak Gelap. Apabila saya berlakon Mak Gelap, saya cuti tanpa gaji berlakon dengan Pimai Tantu. Pimai Tantu tanpa saya. Diganti oleh Mat Over. Sulaiman Yasin. Ganu. Saya cakap, mu jangan cakap Kuala Lumpur, Terengganu, ganti aku. Okay. Pesen kena lain. Dia pakailah baju dia present semua. Over. Kau kena over. Dia buat. Itu pasal karakter Mat Over muncul. Lama-lama muncullah karakter-karakter baru. Apabila bersiri-siri, kita ada, kau bayangkan kita ada dalam Pimai Tantu bersiri beribu siri. The longest running sitcom in Malaysia. Betul. Oleh kerana itu saya nak ambil satu soalan penonton kita bang. This is kenyataan. Ya, kita nak ambil satu soalan penonton kita. Saudara Nish Hussein, dia kata, Bang Imuda, tolong habak mai. Episod mana dalam Pimai Tantu yang paling best dan meninggalkan kesan kepada Abang Imuda dan juga pelakon-pelakon lain? Tolong layan bang satu penonton kita ni. Dia tanya episod mana dalam yang paling syok. Okey. Bagi abang satu episod saja. Orang lain lah, pelakon-pelakon lain. Tajuk dia berjudul Here's My Card. Here's Card ni watak Sam. Sam 2+1 masuk dalam Pimai. Bayangkan. Masa tu belum ada lagi 2+1 2+1 dah ada. 11 dalam jalan dah. Aku tak cerita je. Dalam pada tu. 2+1 bermula tahun 1989. I see. Pasal apa Afsham ni dia boleh buat, orang offer, dia kata nak buat lagi satu sitcom terbaru. Dia dapat ada daripada 3 companies. American maknanya sitcom. Seiring lah Pimai Tantu dengan 2+1. Seiring. Yes. Bayangkan dalam Pimai Tantu Here's My Card, aku masuk sekejap, aku jadi Sam, jadi lembut gila punya kan. Lepas tu keluar balik jadi keras, jadi puding, kutu berahak. Untuk 2 episod tu 2 karakter. Letih babe. Itu satu-satunya episod yang abang sangat mencabar dan juga puas hati apa buat. Bila ending dia Afsham kata, lepas tu Buding keluar dia kata, akulah Sam, aku berlakon saja. Saya kata jangan.
kita buat betul dengan Siam. Dua karakter. Bila penonton dah balik, Siam ada kat situ. Siam terkejut. Budin keluar daripada tangga. Terkejut. Muka macam aku. Penonton pun terkejut. Ada dua karakter. Alright. Itu ending pilihan saya. Idea aku buat tu. Untuk dalam skrip cuma kata Budin mengaku, akulah Sam, aku buat lembut saja kau habis tu. Tapi aku kata tak best. Pasal Sam itu wujud. Watak Sam itu wujud dalam sitcom lain. So aku buat macam tu. Itulah episod yang sangat mencabar yang paling aku suka dalam Lagi satu episod Panglima tau. Dia jadi hang buah. Balai Bantul dia satu lagi hang buah. Dia jadi macam Panglima tiba-tiba datang kat Singwangi tu. Itu dua episod tu sangat aku suka. Ada soalan lagi? Bang. Nak tanya sikit sepanjang ramai orang tak tahu ni, yang proses penggambaran Pimai Tang Tu ni, dia buat live depan penonton ke atau macam mana bang? Live depan penonton adalah benar. Benar belaka. Sekarang tidak ada lagi sitcom yang buat. Masa kita orang buat dekat UKM Bangi, Experimental Theatre, percubaan di UKM, student sana, Persatuan Student UKM collect seorang RM2 penuh. Live audience tu adalah semua adalah student. Apabila kita keluar buat dekat Arkib Negara, pekerja arkib semua. Kita buat dekat UPM, recording kat UPM, semua staff recording yang penuh. Family lepas. Setelah akhirnya Osman Nasyam membeli satu studio dekat Bukit Kemuning. Studio sinematik. Jadi semuanya kita buat kat sinematik lah. Tak Bukit Kemuning. Itu dia. Tapi memang benar penonton tak kurang pada 300 orang. Yang ketawa-ketawa tu semua adalah ketawa betul. Bang, dari segi dialog ni memang betul ada skrip ataupun masing-masing main tambah-tambah ke atau macam mana bang? Ataupun impromptu punya style? Sebenarnya memang ada skrip. Berlakon apa pun ada skrip. Untuk jadikan jalan cerita tu. Kita pun dapat skrip. Saya impun skrip banyak api macam tu. Tapi apabila kita dah sebatikan karakter kita, skrip apa pun kita buat karakter kita lah. Penonton tidak akan sedar itu adalah skrip. Ramai orang tanya saya, Pimai tu ada skrip lah. Han cakap selambar lama. Ikut skrip lah. Memang ikut skrip. Tapi ikut cara aku lah. Budin cakap. Pak Udan ikut cara dia. Sabri Yunus, Masyarakat Magolok, dia cakap cara dia Kelantan. Jadi tidak terikat dengan dialog. Tapi terikat dengan cerita dan juga perjalanan cerita dengan baik. Itulah. Okey, dari segi praktis sebelum nak recording tu bang, dia macam mana? Kita di rumah, kita duk tengok seminggu sekali. Seminggu sekali Pimai Tang Tu. Okey, dari segi team production pula, maksudnya macam mana? 3 hari praktis, 1 hari recording ke atau macam mana? No. Kita ada latihan, blocking untuk kamera di studio sinematik lah kat Taman Melewati. Kita buat latihan dalam 3 hari. Kita pergi ke studio. Studio tu kita camera rehearsal, tu recording. Itu dia. Kita kena ada latihan dalam cerita ni. Untuk buat jadikan sitcom itu baik, nampak macam real, terbaik, kita kena ada buat latihan. Dari situlah kita boleh improvise. Kita punya karakter semua. Itu paling penting sekali untuk itu. Sebenarnya sekarang saya bukan nak saya pun tengok banyak sitcom baru tapi tak boleh sampai tahap Pimai Tang Tu yang the longest running. Betul. Jadi itu jadi sebahagian daripada saya punya life lah. Trademark abang dalam Pimai Tang Tu ada beberapa. Pertama, Pira. Okey, itu satu. Nombor 2, tak silap abang jual kuih kot. Cok Keria Karipah. Okey, bang. Untuk sekian kalinya. Sekian kalinya. Afsyam memberi kelonggaran pada pelakon mencari satu identiti. Ada satu episod tu, saya balik Penang, saya main balik Kampung Serewangi, Budin Dia telah dipulaukan oleh
penduduk kamu Seruangi. Mak Dereh tak mau cakap dengan dia, Buat Semarolok tak mau cakap dengan dia. Tajuk dia pun Pirah. Saya sendiri bubuh. Kan? Sudahlah hampa tak mau kawan aku tak apa. Tengok ni pun Pirah. Macam tu. Rupanya dia ada orang cari dia, kata dia orang kaya apa semua, macam tu lah cerita dia. Itu benar bermula Pirah. Pirah ni sebenarnya bukan secara reka sendiri. Itu adalah words ataupun perkataan orang Penang yang bengang nak kata belah macam tu lah kan. Lah. Penang punya style lah. Itu dia. Tapi cara dia buat lebih sikit, dia ada pap-pap. Orang Penang buat tak ada pap-pap. Dia majoriti pap-pap macam tu. Okey, jual kuih. Kita tak boleh bagi seorang pelakon, dia kena cari satu identiti yang lain pada penjual kuih yang biasa. Dari flat ke flat. Kuih biasa. Tak ada apa. Saya jual lain sikit. Cong kodok, cong keria, kari pap. Cong keria, kari pap. Kari pap last. Cong keria, cong kodok, apa nama, cong badak. Kari pap. Dan keripap tu dia buat bakul, dia pergi dekat dia punya pelanggan tu, keripap. Lain sikit, dia main anda tu lain. Masa tu Budin cari duit. Okey. Mak Dereh dengan Mak Dereh dengan Westman Golok dengan Mak Over, dia dapat offer pi mana? Pi makan angin lah. Budin ni tak ada duit. Tu dia ambil upah jual kuih lah. Itu yang start jual kuih tu. I see. Dia pun yang beli daripada tu semua tu. Dia pun suka baju belah tu memang dah baju. Cong padat tak mau, cong keria tak mau, cong ni tak mau. Ripat, bagus. Aku mau beli. Itu kata. Ada beberapa lagi lah karakter yang dicipta oleh 2+1. Yes. Okay. Yes. Alright, teruskan. Storyboard. Okey, kita mulakan di tahun 1989. Dia pelakon utama dia masa tu adalah Zila Jalil, Susan Lancaster dan Louisa Chong. Mereka ni baru dalam sitcom. So Hasham kata, muda, Mak tu masuklah dalam pimpinan tu, dalam 2+1, kacau mereka, bagi heboh sikit. Harap mereka saja habis lah. Mereka ikut skrip semua. Biasa kan, macam tak ada apa-apa lah. Jadi saya dengan Mak, saya jadi Sam, Mak dia jadi Ramli Siram, nama dia konon. Dia nama saya Samsudin. Kereta Sam tu tidak disuruh dibuat oleh Hasham. Harus diingat. Saya sendiri yang mencipta kereta tu. Sam. Dalam 2+1, dalam 2+1, kisah 3 orang gadis duduk dalam satu apartmen. Kan, hari-hari duduk kawan. Jadi neighbor dia ni seorang lelaki masuk setiap hari nak jadi cerita. Jadi adalah tidak manis, seorang lelaki yang macho masuk dalam bilik ataupun rumah anak-anak gadis. Kan? Rasa aku kena buat karakter lain. Saya study karakter Sam Lembut ni dengan mereka sebegini. Orang yang jadi idola saya, bukan idola lah. Saya punya reference untuk 2+1 adalah saudara Jafar On. Dia masa tu dia seorang koreografer, penari, mana-mana pun kenal dia pun banyak berlakon. Dia selalu pergi RTM, saya pun pernah berlakon dengan dia. Saya study dia. Dan dalam pada tu juga, bukan nak cerita lah kan, maaf cakap, si pondan-pondan ni dulu banyak dekat Selangor Club. Itu pondan lain. Saya tak boleh buat reference sana. Reference pondan tu adalah kategori lain. Pondan sana berpakaian drag, perempuan. Pakai perempuan, rambut, gincu semua. Saya tak boleh ikut dia. Itu dia dragging. Lembut macam tak boleh. Saya berbadan macam ni, bonus saya kena satu idola lain, Jafar On adalah paling tepat. So saya tengok dia tadi, alhamdulillah apa yang saya cipta karakter tu menjadi. Jadi setiap sekali saya masuk dengan lembut dia, bayangkan dalam recording tu, kalau buat filem, action cut, at least dalam 1 minit habis karakter tu berehat. Sitcom dalam 35 minit
ada dalam set. Engkau tidak boleh jadi orang lain. Kau adalah Sam 30 minit. Kau just imagine. Walaupun kau tak ada dialog, kau punya duduk, kau punya berdiri, kau punya letih semua adalah Sam. Itu satu cabaran seorang pelakon. Baik bang, watak Sam juga. Orang ingat saya macam tu lah. Sebab itu saya kena ada karakter macam tu. Selalunya makeup artist, fashion designer, betul, chef tukang masak, yang lembut macam tu. So I choose, saya pilih designer. So dia pilih itulah cara dia bagi kat, this is Sam, S-U-E. S-U-E tu Su. Su sedikit lah. Kita panggil dia Su. Right. Tapi apa ni Su ni Sam lah. Aku punya pasal lah kat aku. Macam tu. Kita tu. Saya rasa kalau sekarang saya dipanggil balik buat karakter Sam tu, saya tidak boleh buat lagi. Tak boleh buat jadi macam tu. Pasal saya dah lain dah. Dah jadi macam lain. Kita satu ketiga tu memang kita boleh buat lah. Satu ketiga tu memang kita fed up lah. Karakter tu that's all. Kadang-kadang kita buat sikit-sikit lah. Ada cerita yang dikendaki sebegitu. Itulah watak lahirnya Sam 2+1 tu. Watak Sam juga akhirnya mencetuskan kontroversi apabila kerajaan ketika itu. Yes, kontroversi apabila kerajaan ketika itu tidak begitu senang dengan watak lelaki lembut yang dibawa oleh Imuda, sehingga at one time dikatakan diharamkan. Betul ke bang? Sejauh mana kebenaran tu bang? Adalah benar semua sekali. Kerana apa? Ibu bapa di masa itu sangat risau tentang keadaan anak dia. Terikut-rikut watak Sam di luar. Budak-budak. So jadi komplain. All the parents semua komplain dalam TV. Tak mau lah ini semua ni. Dia ikut lembut macam mana, tak mau jadi macam tu. Jadi satu komplain yang banyak. Jadi Jabatan Penerangan ambil keputusan. Kita ban 2+1. Setelah berapa lama kita tunjuk berapa series. Gitulah dia. Yang betul. Masuk headline surat khabar. Satu minggu tu tiap-tiap hari. Watak Sam ni di ban semua. Itulah sejarah, satu detik sejarah di mana satu program TV menjadi kontroversi oleh semua rakyat. Okey bang, maknanya kehadiran Imuda ni sangat hebat. Kalau dalam pemain-pemain tangtu, tak rasa macam tu, saya tak rasa. Watak Budin menjadi siulan ataupun menjadi tontonan ramai peminatnya apabila abang switch daripada seorang pemuda keloloh ni di pemain-pemain tangtu masuk menjadi seorang lelaki lembut dalam 2+1, sehingga perkara itu menjadi sebutan sehingga ke peringkat kabinet apabila watak itu kemudiannya diharamkan. So abang Imuda adalah satu nama besar ketika itu kerana watak-watak yang membawa begitu menjadi. Dan saya juga selepas itu abang juga diangkat untuk cerita abang diangkat menjadi filem seperti Mat Gelap, macam-macam. Kemudian abang juga di-offer untuk buat album nyanyian lagu-lagu komedi satira dan sebagainya. Terang Gelap. Jadi nama Imuda begitu besar ketika itu. Okey, saya nak tanya Pak. Diakui. Tiba-tiba setelah kita melihat nama besar Imuda, ada album, ada filem, ada drama, ada sitcom, menjadi perhatian seluruh negara hingga ke peringkat policy maker. Kami dikejutkan apabila abang Imuda keluar dalam akhbar mengidap penyakit buah pinggang yang sangat serius. Dan selepas itu juga nama Imuda semakin hari sudah semakin kurang di media-media dan juga dalam akhbar dan sebagainya. Okey bang, ini menampakkan bahawa dalam kehidupan kita ni ialah ada hitam putihnya bang. Yes. Ada turun naiknya. Mungkin abang boleh share dengan peminat semua. What happened to you? Okey. Kehidupan hitam putih ni biasalah. Setiap orang mewarnai hidup kita. Nak kata saya lebih suka hitam. Kalau pakai baju saya suka hitam. Pasal hitam hamailah kotor apa pun tak ada.
Kalau pakai putih, sikit kap, titik kena hitam, orang dah kata macam potong alujong-kojong. Itu dia. Okey, saya ditimpa satu sakit lah. Buah pinggang sangat serius. Tak boleh buat apa. Setiap minggu, seminggu 3 kali pergi dialisis. Habis duit simpanan saya semua, dialisis sekali 250. Selama 4 jam. Masa tu saya rasa hidup saya dah habis lah. This is my ending. Rasa macam tu lah. Ni pengakhir, kita rasa lah. Tapi kita tak tahu masa depan. Okey. Setelah begitu lama, saya jarang dapat offer semua. Ada orang offer masa tu. Dah masa ni, saya tak boleh buat. Saya kena pergi dialisis, saya tak boleh buat. Bayangkan dengan dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, abang ipar saya menderma buah pinggang pada saya sebiji. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, saya adalah satu hikmat ataupun miracle untuk saya hidup kembali seperti biasa. Bayangkan. Saya nak bilap kembali sangat susah. Kan? Pasal apa? Orang dah tahu masa tu kalau cakap imuran sakit lah, dia tak boleh ambil lah sakit. Begitu lama. Daripada tahun 2004 sampai 2008 tu. Tidak ada apa-apa kerja. Selepas keluar sana, kita pakai gunakan duit simpanan saja. Setelah berapa lama kita bertungkulungus ke kerja berat kan? Untuk cari duit, habiskan dengan beli ubat. Alhamdulillah, kita nak bilap balik susah. Kita punya first marriage dah kelang kabut semua, dah belah semua kan. Jadi kita jadi hidup seorang-seorang. Bayangkan kita duduk dalam kesakitan selepas kita ditransplant, duduk rumah seorang-seorang. Saya pernah merangkak dari tangga bawah ke atas kerana sakit. Tidak ada siapa. Tangga, kau tahu lah, kondo, hang-hang aku lah, rumah masing-masing kan. Tak ada siapa. Kita duduk di rumah tak boleh buat apa, melukis, berdoa sajalah. Kadang kita duduk diam, kita bercakap dengan Tuhan, Allah, tengoklah, bila lah aku nak berubah ni, kau berilah satu perubahan pada aku. Walau macam mana pun, kita nak hidup dengan baik seperti dulu. Tak macam dulu pun tak apalah. Selesa dan boleh berkarya. Saya masih lagi melukis lagi lah. Okey, lepas tu saya kahwin saya berkahwin tahun 2010 dengan isteri saya sekarang ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada isteri saya menerima saya ni. Orang yang sakit, dia confident betul lah untuk saya jadi baik. Betapa semua ni adalah kuasa Allah Ta'ala. Saya tak boleh lupa pasal kita pernah mengalami satu detik-detik yang sangat sukar. Saya berbalik pada saya mula datang dari Kuala Lumpur. Detik yang sangat sukar. Tidur pun kadang-kadang tidur di masjid. Hari pertama tu kan. Kadang-kadang tidur biasa, tidur rumah pian. Habis ada kawan saya lama, 80-an lagi, tidur di sana. Kita tak adalah nak memang sangat macam tu. Sampailah saya menimpa kesakitan. Alhamdulillah, syukur dapat mati hidup kembali lah. Sebegitulah benda saya nak cakap. Sampai sekarang Alhamdulillah kebaikan. Masa saya sakit tu, peminat-peminat saya tak lupa sangat. Mereka berdoa. Itu yang paling penting dalam menjadi seorang selebriti. Segala kebaikan kita buat dengan baik. Kita tak boleh nak susah ke orang, kita jangan bagi kacau orang, kita jangan maki orang, kita kena baik dengan semua orang. Apabila kita sakit, setiap doa yang peminat dan orang ramai doa untuk saya tu, Alhamdulillah. Penyakit buah pinggang ni adalah 50-50. Kalau tak jaga betul arwah, bayangkan saya terima apa yang takdir tentukan. Saya rasa itu semua doa lah. Saya berbalik pada kawan saya baik, Muhammad Khalid, satu ketika dulu dia pun sakit juga. Tapi hasil doa orang ramai kita buat. Macam baru-baru ni Siti Sarah, sampai hari ini orang masih bagi Al-Fatihah pada dia. Itu paling penting.
Jadi sebagai seorang selebriti, saya rasa yang paling penting sekali kita kena lakukan kebaikan. Kita jangan ada gosip, kita jangan ada benda-benda yang mungkar. Itu yang lebih penting. Saya, alhamdulillah, selama saya jadi artis ni, tidak ada benda-benda berat ataupun benda-benda yang yang terpesong daripada akidah ataupun apa benda pun tak ada. Saya cuma melakukan watak 2+1, orang kecam saya, itu saja yang saya rasa saya tak boleh buat macam mana. Itu saya cuma lakonan, kan? Itu saja. Saya rasa banyak kali dah saya bersyukur buat setiap tahun saya kena buat kenduri. Saya berhajat macam itulah, pergi ke hospital Selayang. Terima kasih kepada doktor-doktor. Setiap hari raya, bulan puasa, envelope mesti rasa dalam 20-30 tu envelope RM10 bagi dekat nurse yang menjaga saya sepanjang hari semalam. Kita kena appreciate. Masa itu susah. Tak kira lah kau apa ke, jaga ke apa ke, yang mendoakan saya jadi elok kembali. Bayangkan saya dulu kurus. Masa sakit tu 50, berat daripada 80. Alhamdulillah. Itulah saya nak cerita banyak pun pasal benda-benda hitam ni, benda-benda ni kita tak mau cerita. Kita kata macam itu adalah memori sudah. Kalau kita cerita memang kita rasa aku pernah sakit ni, macam memori yang apa tak berapa baik, tak berapa elok bagi diri kita lah. Saya Ya bang. Ya. Semua orang tahu cerita tu sebenarnya. Ya. Ya bang, kita mendapat permintaan ramai daripada peminat abang. Mereka ingin sama, naik bersama abang. Maksud dalam arti kata lain, mereka ingin memiliki karya-karya abang lah dalam bahasa yang lebih mudah. Tapi dia tak tahu. Ramai yang tanya, macam mana nak beli lukisan abang? Macam mana nak tempah? Sebab ramai yang kata abang punya sentuhan dalam melukis potret, especially gambar potret ini memang luar biasa. Memang nampak real. Dan abang mampu. Ya, jadi ramai yang kata, kami teringin betul. Diorang sangat berbangga sekiranya lukisan potret mereka mendapat sentuhan muda signature di belakangnya, di bawahnya. Baik bang, untuk tidak menghampakan peminat abang, boleh tak abang ceritakan bagaimana untuk memiliki karya abang? Kerana mereka sangat berbangga kalau lukisan potret mereka mendapat sentuhan legenda muda. Silakan bang. Okey, saya kalau begitulah katanya, begitulah pendapatnya, saya sangat bangga. Terima kasih kerana setebis hasil seni yang saya ada dalam dada saya untuk orang ramai. Okey, sepanjang PKP tahun lepas semua, saya tinggal duduk di rumah, itulah kerja saya melukis. Di belakang saya ada painting besar. Painting besar ini ditempah oleh Yayasan Johor. Tapi tak boleh buat apa, tak boleh hantar sana lagi. Saya tunjukkan contoh lukisan yang saya buat. Ini adalah yang belum dimiliki oleh seseorang. Anda kenal dia, contoh. Saya rasa macam kenal. Berwarna. Saya 3. Kenal bagus. Dan juga ini contoh lagi kawan baik saya, lukisan. Okey, kalau nak tempah lukisan sebegini, saya bagi harga yang PKPP, harga lockdown cuma 150 saja. 150 saja? Saja. Kalau harga biasa 300. Sebelum ni saya jual 300. Okey. Besar. Tengok besar. Alright. Saiz begini. Ya? Okey. Untuk tempahan, ini contoh. Dan saya juga buat karikatur. Kartun Ini dia. Mak London ni. Ini adalah Pak Karim. Pak Karim dalam drama berseri Kampung Pisang. Betul. Pak Karim dilakonkan oleh Mak London. Okay. Semua A3. Jadi kalau anda ingin memilikinya, sila hantar WhatsApp saya. Boleh bagi nombor? Boleh, tak ada masalah. Silakan bang. Silakan. 019 33 11 303. Cukup senang. Sekali cakap je dah dengar dah. Ulang boleh sekali. WhatsApp saya 019 33 11 303. Jadi siapa yang berhajat, WhatsApp,
bagi gambar, kita lukis dan kita post bagi alamat sekali. Tapi alhamdulillah selama ni ramai jugalah yang menempahnya. Saya bersyukurlah dengan kebolehan kita. Berlakon semua dah tak ada dah. Tak boleh dilarang berlakon, tidak boleh pergi syuting, tidak boleh apa-apa. Kalau orang macam saya mengharapkan 100% berlakon, saya habis. Tulislah bawah 01. Ada tu betul. Bawah tu. Tu dia. 01933113. Betul. Okey. Alright. Nanti. Okey, pada tuan-tuan dan perempuan jadi, yang mana ingin mengabdikan wajah tuan-tuan ataupun orang yang tersayang dalam bentuk portrait ataupun dalam bentuk caricature, sila WhatsApp Abang Imuda. InsyaAllah dalam tempoh setengah jam saja dia boleh siapkan lukisan anda di nombor tertera 019 331 1303. Betul bang? Betul. Tu dah yang tertera tu dah betul tu. Kalau tuan-tuan tengok lukisan Abang Imuda, tuan-tuan takkan rasa harga 150 tu mahal. Itu pun dah kira murah. Saya kalau tanya orang, kalau gambar besar-besar ni 300-400. Tapi Abang Imuda nak belanja bagi harga lockdown. Belanja. Tuan-tuan hanya perlu WhatsApp bagi tahu je nak gambar nak ala-ala kartun ke, nak gambar portrait ke, berapa orang nak lukis ke, satu kepala berapa, tanya je, ada ruang lah untuk boleh sembang lah dengan Abang Imuda. Betul bang? Bila WhatsApp tu dah ada ruang lah nak cerita macam mana pun. Okey, lagi satu. T-shirt. T-shirt Pimai Tantu anniversary 38 tahun. Oh. Mbak. Okey. Alright. Ini juga dijual. Saya dah order dah 4 kali dah reprint habis. Saya akan reprint lagi kalau ada permintaan. Kalau ada permintaan boleh print lagi. Harga RM35 saja. 30 termasuk posting ke? Postage? Belum. Postage RM8. Okey. Itu ya tuan-tuan, selain pada lukisan, Abang Imuda juga ada jual t-shirt sempena ulang tahun Pimai Tantu. Dapatkan dengan harga RM35, postage RM8. Pelbagai saiz bang Ya, berbagai saiz. 38 tahun dah Pimai Tantu dia tak diam. Semua karakter-karakter ada mak, karakter Pimai semua. Dan juga signature dia orang. Tanda tangan pelakon-pelakon. Yes. Terima kasih kepada kenangan awak. Ya, tuan-tuan dan perempuan, begitulah tadi dalam tempoh 1 jam 15 minit seramai 2,310 real time tak bergerak duduk di depan handphone masing-masing untuk bersama kita mendengar tadi cerita suka duka legend kita Abang Imuda. Perjalanan kerjanya daripada Pulau Pinang yang tak tahu apa, naik bas datang ke Kuala Lumpur ke zero, meredah saja. Kemudian menjadi pelukis Dewan Bahasa dengan gaji yang cukup kecil, bergiat dalam teater, dapat tawaran drama, filem dan sebagainya sehinggalah at one time hilang daripada radar kerana kisah sedihnya yang seperti yang dikongsikan tadi. Baik tuan-tuan dan perempuan, Abang Imuda akan terus bersama anda. Namanya tidak akan luput dari sejarah. Jadi kalau tuan-tuan ingin bersama betul-betul membuktikan bahawa anda sayang kepada legenda kita ini, bantulah, bukan bantulah istilahnya, marilah bersama-sama kita sokong kerjaya Abang Imuda. Sama-sama sokong kerjaya. Ya, sama-sama sokong. Doa yang tuan-tuan beri selama ini telah membuatkan Imuda yang satu ketika dulu tenggelam tiba-tiba bangun dan gagah untuk mengharungi kehidupan sebagai anak seni. Bang, okey, untuk kata-kata terakhir pada peminat abang yang sentiasa support, sentiasa mendoakan abang selama ni, silakan. Saya dengan berbesar hati, dengan rasa bangga sekali saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih atas sokongan anda semua dari mula saya terbabit dalam lukisan, sitcom, filem dan segalanya. Sokongan yang baik. Sampai sekarang pun mereka yang masih melihat sitcom tu belasan tahun, 20-an, sekarang dah umur sama macam saya, masih mengenali saya. Jadi selagi apa-apa karya yang saya buat, alhamdulillah, bukan minta tolong, sokong. Kerana saya akan buat yang terbaik untuk anda semua. Selagi daya saya yang ada, sekali saya
daya saya lakonan yang saya boleh berlakon. Lukisan untuk anda semua terbaik, yang the best dari saya untuk anda. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Lagi sekali saya nak katakan sekarang pandemik, kena jaga keluarga anda, stay at home. Kalau tidak ada apa-apa, berkali-kali kita dengar perkara ni, lagi saya diingatkan, benda ni kena begitu hari-hari. Tak ada apa-apa masalah, jangan keluar. Saya sekarang duduk rumah saja. Oh, rumah saya tak boleh keluar. Allah. Ini untuk keselamatan. Bukan apa tak. Kita sebagai orang biasa kan, ini adalah norma. Bukan norma. Norma baru yang harus kita ikuti untuk kebaikan kita. Kita tidak tahu kerana banyak sekarang ni kawan-kawan kita sendiri kan. Dulu kita tak dengar kawan-kawan kita. Jauh sekali. Sekarang kawan-kawan kita baca Facebook, WhatsApp, kawan kita masuk hospital, kena kuarantin semua. Ya Allah, tolong hindarkan semua. Kita berdoa dan juga semua ada di tangan kita. Kita jaga dengan baik, kita baik. Kita jaga dengan tak baiklah kita. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Garas juga. Garas, terima kasih memilih saya malam ni. No lama problem. dah. Kita salamkan Tuan Hadi Zainal. Kawan baik saya lama tu di Center Market tu. Mana Tuan Haji ni? Tuan Haji, Tuan Haji, sekejap, kawan Tuan Haji. saya. Sekejap, Tuan Haji in the house. Sekejap. Panggil mai. Panggil mai. Bang. Assalamualaikum. Tuan Haji. Terima kasih banyak. Saya. Saja bagi 2 orang supaya boleh sembang lama. Kalau masuk saya 3 orang. Betul. Ya. Dia kedai kopi ada masa dia sembang dedicated punya. Betul. Jadi malam ni semua saya cerita habis A to Z. Alhamdulillah ramai saya yang semua puas hati lah kehidupan saya. Saya insyaAllah saya buat buku tu Tuan Haji. Alhamdulillah. Nanti buat buku mai jual sini. Mai jual kita sini cubalah. InsyaAllah. Selama ni saya dah buat komik ya. Boleh kita. Okey. Haji bagus ya. Lama tak jumpa Tuan Haji. Saya lengkap dua suntikan lah. Yalah, PKP sama. Ni. Nak itulah dua dos pun dos seduh pun tak lebih mana duduk rumah kan. Dos sedih sudah kena dua. Acara dewan boleh je jumpa pergi kena kedai kopi ke bucu ke balai bomba lah apa. Ni tak boleh apa. Jumpa lah mana. Boleh kita jam. Itulah dia. Okey. Okey. Assalamualaikum abang. Terima kasih banyak. Saya selamat sihat. Sama-sama kita.